Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ni hao, wanakkam. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian kerana masih sudi menonton channel yang serba spontan, yaitu channel Malaysian Respond. Saya mohon maaf jika penyampaian saya terlalu simple. Channel ini memang cincai, tetapi jangan khawatir, isinya cincau. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, saya akan menyentuh sedikit tentang isu COVID. Tapi jangan bimbang, saya tidak akan mengulas tentang apa itu COVID, bagaimana kesannya, cara mengobatinya, bagaimana situasinya sekarang. Karena saya yakin di channel lain sudah banyak membahaskan secara terperinci akan isu ini. Tetapi saya akan mengaitkan COVID dengan keadaan semasa yang berlaku baru-baru ini. Oke, seperti yang kita sedia maklum, sekarang ini selain demam COVID adalah demam bola. Euro 2021 yang sebenarnya Euro 2020 ya, sedang berlangsung dengan rancaknya di Eropah. Walaupun cuma di peringkat kumpulan, tetapi Euro pada kali ini sangat berbeza. Kerana untuk pertama kali, ianya akan membabitkan penyertaan 24 pasukan di venue yang tidak ada negara tuan rumah. Mereka boleh memilih stadium sama ada salah satu daripada pasukan ataupun venue berkecuali. Oke, itu satu. Kedua, selain Euro baru-baru ini pun, kita, Malaysia sendiri malahan telah terbabit dalam kualifikasi atau kelayakan Piala Dunia 2022 dan kelayakan Piala Asia 2023 yang dimainkan serentak. Jadi tuan-tuan, ada dua kejohanan. Satu sudah berlalu, iaitu kejohanan kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia Zon Asia. Yang satu lagi adalah Euro 2021. Jadi kita lihat yang Piala Asia dulu. Sistem dalam kelayakan zona Asia ini telah memperuntukkan bahawa pasukan-pasukan ini tidak akan bermain secara timbal balik di venue masing-masing. Sebaliknya akan dipilih satu venue yang sesuai di kalangan pasukan yang bertanding untuk dijadikan venue tetap. Jadi pasukan-pasukan berkenan akan datang ke situ. Kalau mau bawa penyokong, bawalah. Tapi dengan jumlah yang terhad dan SOP yang ketat. Jadi dalam kes Malaysia, kita berada dalam kumpulan, saya pun kurang ingat, mungkin kumpulan G. Bersama-sama dengan UAE yang telah dipilih sebagai tuan rumah, Vietnam, Thailand dan Indonesia. Jadi kita telah bermain di Dubai, dipilih 2 buah stadium. Okey. Jadi dalam perlawanan berkenaan, penyokong-penyokong tuan rumah pun dikehendaki untuk mengambil vaksin terlebih dahulu selain mengikuti SOP penjarakan sosial yang ketat, iaitu 30% daripada kapasiti stadium. Itu yang berlangsung di peringkat Asia. Di peringkat Eropah, SOP yang sama pun diikuti, tapi bukan di semua venue. Kerana baru-baru ini saudara-saudara sekalian, kita melihat perlawanan peringkat kumpulan antara Hungary yang bertindak sebagai tuan rumah yang menentang juara bertahan Portugal. Perlawanan diadakan di Stadium Gerhard Hanafi di Budapest, telah menyaksikan full capacity. Stadium penuh. 64,000 penonton masuk stadium tanpa SOP, tanpa penjarakan sosial, tanpa syarat vaksinasi, tanpa pakai face mask, tak ada. Dan bukan penyokong tuan rumah saja yang masuk. Dianggarkan sebanyak 8,000 penyokong pasukan pasukan bertandang, iaitu Portugal pun masuk ke dalam stadium berkenaan. Jadi sudah ada at least 2 negara. Selain itu saudara-saudara sekalian, kita kena ingat, Portugal adalah juara bertahan yang terdiri daripada pemain-pemain bintang yang bermain di banyak liga-liga Eropah. Begitu juga Hungary. Mereka juga mempunyai 4 atau 5 pemain yang bermain di Liga Eropah yang terkenal. Jadi kita sedia maklum juga bahawa Liga Eropah sekarang pun dicekam oleh masalah COVID. Pasukan Spanyol misalnya terpaksa menggunakan pemain-pemain muda kerana beberapa pemain utama mereka termasuk Kapten Sergio Ramos telah dijangkiti dengan virus COVID-19. Tetapi yang peliknya, kenapa perlawanan yang di Budapest itu boleh full house? Begitu juga perlawanan yang diadakan di Baku, Azerbaijan. Pagi tadi kalau tidak salah saya, Itali lawan Turki. Pun begitu juga. Kenapa boleh terjadi begini tuan-tuan? Asia SOP lain, Eropah SOP lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Mau dibilang Mat Saleh bodoh? Tak juga. Walaupun kita tahu Hungary, Austria dan Jerman merupakan negara-negara Aryan di Eropah yang kuat membantah prosedur negara orang lain. Kita tahu semasa Perang Dunia Pertama mereka adalah negara blok Axis. Tetapi untuk COVID ini, kita sedia maklum ini adalah isu sejagat. Tapi kenapa begini? Mungkinkah kerana ada kecenderungan Hungary ini pun sebenarnya sejarah lampaunya semasa Perang Dunia Kedua adalah orang-orang yang tidak suka Yahudi?
Boleh jadi. Jadi apa yang kita mau lihat di sini atau bahaskan di sini adalah sebenarnya adakah isu COVID-19 ini bergantung ikut negara. Kalau orang berani, sailang. Kalau takut, ya berundur. Adakah ianya tidak menurut kajian saintifik semata-mata? Nah, ini yang kita mau tanya. Kenapa di Hungary berani buat? Lepas itu tidak ada pula orang pergi screen test ke apa COVID test, tidak ada yang positif. Tapi kenapa kita pergi pasar, pergi masjid, pergi sekolah pun takut? Nah, antara stadium dan masjid, mana yang lebih sesak? Belum pernah saya dengar ada stadium yang kapasiti dia 200 orang. Kapasiti stadium lebih puluh-puluh ribu. Jadi kalau stadium kita tidak takut, tapi masjid kita takut, tokong kita takut, gereja kita takut, kuil kita takut, maknanya kita lebih takut dewa bola daripada Tuhan kita sendiri. Jadi renung-renungkanlah saudara-saudara, terutama pihak kerajaan. Ambil iktibar dari apa yang berlaku di Hungary. Ini sebenarnya bukan saya kata kerajaan mengada-ngadakan cerita untuk menakut-nakutkan kita, atau WHO sengaja memperbesar-besarkan isu ini. Tetapi apa yang berlaku di Hungary ini membuka mata kita tentang hal yang sebenarnya. Jadi saya mohon kepada rakyat atau sesiapa saja yang menonton video ini dan menonton pelajaran berkenaan, fikir-fikirkan. Jangan mau terus dibodoh-bodohkan. Dan kepada pihak kerajaan, ikutlah juga berfikir dari kacamata kami sebagai rakyat biasa dan dari kacamata penyokong Hungary sebagai contoh yang luar biasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ni hao. Vanakkam.